Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa u'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 26. Kalau tidak takwil langsung seperti mazhab musyabbihah itu, tetaplah membawa kepada mumasalah, iaitu menyamai Tuhan dengan makhluk, iaitu jirimnya, dan tak lepas ta'ala daripada makhluknya, iaitu arasy-Nya. Pada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maka berlawanlah dengan firman-Nya Ta'ala, laisa kamitslihi syai', pada yang pertama, dan berlawanan pula dengan firman-Nya Ta'ala, wa huwal ghaniyyul hamid, artinya dan ia Ta'ala yang terkaya, yang lepas daripada tiap-tiap sesuatu. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, pemberian Dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hidup pada kita sampai ke saat ni. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan Islam kita perolehi itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kita boleh taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, diberikan kita cenderung untuk belajar, untuk memahami perjalanan agama ni, supaya benar-benar kita hidup sebagai orang beragama, benar-benar hidup untuk patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan Dia. Pula dijadikan kita nak ikut segala perintah Dia tepat macam mana ajaran Nabi SAW. Alhamdulillah, dijadikan kita pula cinta kasih pada Nabi Muhammad SAW, nak ikut cara hidup dia. Alhamdulillah, dalam masa yang sama diberi kita pula nak berselawat salam atas Nabi SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikekalkan nikmat-nikmat ni pada kita, supaya sentiasa hidup dalam keadaan iman, Islam, sentiasa taat patuh pada perintah Allah Ta'ala, sentiasa mentauhid dengan Allah Ta'ala, dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, syirik, kufur, bid'ah, nifaq, murtad, na'udzubillah. Jauhkan kita daripada apa-apa yang dikatakan sesat. Itulah permintaan kita dalam Fatihah.
ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus, jalan nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin, waril maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, orang kufur, orang musyrik, orang munafik, orang murtad, naudzubillah, orang sesat, waladhdallin, bukan orang yang sesat, apatah lagi sesat menyesatkan, naudzubillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyin. Masih duk bicara mengenai dua kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah yang dipanggil salaf khalaf untuk menyelesaikan isu ayat mutasyabihat. Dia ialah bab usul yang kita kena faham elok, kerana kaedah menyelesaikan dia tu usul untuk memberikan penjelasan pada mutasyabihat. Ada dua, salaf khalaf, dan dua-dua prinsip mesti mentanzih Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, mesti tanzih Allah Ta'ala daripada ada apa-apa musyabihah dengan makhluk. Itu prinsip kan. Cuma kaedah salaf lebih cenderung kepada tafwid, menyerahkan makna pada Allah Ta'ala. Takkan ada langsung akidah yang salah dengan Allah Ta'ala, berpegang dengan zahir ayat. Itu salaf. Adapun khalaf prinsip yang sama, cuma khalaf memberikan huraian terperinci kepada ayat-ayat mutasyabihat menggunakan qawaid lughah dan qawaid al-aqliyah, supaya ayat mutasyabihat itu tak jadi muskil kepada kita untuk kita ambil faham dengan disiplin yang sangat besar, dalam keadaan yang sama memelihara perkara besar dalam bab akidah, tanzih Allah Ta'ala daripada tashbih, begitu juga pelihara Allah Ta'ala daripada ihtiyaj, berhajat pada makhluk. Dengan istilah lain kita belajar bab akidah dipanggil naqs ataupun zawal. Subhanallah. Baik, jadi kaedah besar kita kan dalam apa yang telah kita bicara yang terdekat, salaf khalaf ni muafakat dari sudut tak pakai makna zahir. Umumnya ada takwil pada salaf dan khalaf, cuma salaf dipanggil takwil ijmali, khalaf takwil tafsili. Dan takwil tu kalau bahasa lain, kalau agak-agak tak apa nak faham, takwil tu tafsir. Cuma takwil ni dia lebih ke arah memaling makna asal, yang makna asal itu kalau dipaham dengan hanya semata-mata lafaz zahir, dia akan membawa kerosakan di sudut akidah, di sudut kefahaman. Yang tu yang istilahnya huraian kepada ayat-ayat yang berupa itu dipanggil takwil. Tafsir ni dia huraian. Jadi kedua-dua takwil dan tafsir adalah hurai. Cuma ada istilah hurai ijmali, hurai tafsili. Kalau atas nama takwil, dia memalingkan makna asal kepada makna yang selayaknya. Setidak-tidaknya memalingkan makna asal kepada selayaknya dengan mendiamkan diri apa maksud, dengan tak menggunakan makna asal itu sebagai makna yang dikehendaki, supaya tak jadi masalah dalam bab akidah, dan menyerahkan makna pada Allah Ta'ala. Itu takwil salaf. Takwil itulah dipanggil takwil ijmali. Adapun takwil khalaf, menghuraikan dia mengikut disiplin bahasa Arab, majaz, menggunakan kaedah-kaedah uslub aqliyah supaya tak berlaku tanaqud, tak berlaku apa istilahnya kontradaksi, berlaku percanggahan antara ayat Quran, kerana mustahil ayat Quran bercanggah antara satu sama lain. Jadi macam mana nak selesaikan dia? Hendaklah ayat-ayat muhkamat dijadikan rujukan. Itu kaedah. Dan ayat-ayat mutasyabihat semestinya ayat itulah yang perlu diselesaikan, sama ada dengan qaid salaf ataupun khalaf. Baik. Jadi kedua-dua kaedah salaf dan khalaf ni perlu takwil. Kita bicara dah dulu. Dengan bahasa lain perlu tafsir. Bukan macam mana tafsir musyabihah. Bukan macam mana tafsir salafi, wahabi. Tak mana dia memberikan pengertian dengan makna zahir, berpegang dengan makna zahir, cuma nampak macam bagus sikit, yang layak dengan Allah Ta'ala. Kita dah bicara itu. Baik.
Jadi kaedah salah dan khalah ni perlu takwil. Sama ada ijmali tafsili. Tak faham tu rujuk balik. Ulang 3-4 kali ni bukan kerja kita dalam mengaji. Ngaji ni kalau 3-4 kali ulang-ulang pulas telinga je. Tambah pula benda usul. Kut tuan-tuan tak biasa kena mengaji, kena pulas telinga, saya tak tahulah. Kaedah tutup guru ulama kita ajar dulu, bahkan tak payah tutup guru ulama. Saya dulu mengaji Quran je pun 2-3 hari, kena tambah seminggu tak alih kalau pulas telinga. Dijentik je, pagi sekali tu. Cerdik tu weh. Betul kan macam tu kan? Kotan bagi buat latihan salah, angkat tangan mai sini, kena sekali tu. Power. Lepas tu tak silap lah buat kerja. Nak jentik jauh sangat online kan. Yang duduk pun kena jauh-jauh, duduk jauh-jauh SOP kan. Payah je kan. Kalau hak tu duduk depan ni jentik, kotan duduk sini. Sajalah usul-usul gitu sikit kan. Pasal berbeza ulama dulu, cara orang tua-tua dulu belajar dengan cara kita belajar. Cara kita belajar ni santai, relax dengar itu. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Nak tidur pun tidur gitu. Kan? Kalau dulu kalau ponteng sekolah pun lompat pagar lari kan. Sekarang ponteng sekolah macam mana? Tutup video, tutup audio. Ya. Cikgu kan nampak tu ponteng lah ni. Tak faham sudah. Semua belajar online. Itu yang Google Meet kan. Yang tak ada Meet ni online ni lah dia pasang pun dia tak ke mana lah. Nampak ramai orang tu tengok. Rupanya seorang tu apa cerita ni? Mengaji tu. Ingat. Dia faham kan. Tak faham pun itu yang gagal belajar tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, sungguhkan kita. Tambah musim-musim kita zaman lani ni, dia makin mencabar. Makin istilahnya mensedikitkan masa kita untuk boleh duduk seperguruan dengan guru, semajlis dengan guru. Duduk dengan satu majlis ni dia ada berkat lain dengan duduk jauh-jauh. Memang berbeza. Saya ngaji tok guru buat mudah je. Laki bini duduk jauh-jauh macam mana? Dia buat misal tu mudah kan. Tak faham juga lagi. Memang tak ada perasaan langsung. Batu dengan kayu je kot. Lebih kurang gitulah bahasa tak. Kalau bab mengaji ni dia kurang perasaan, dia tak apa nak faham. Kena touching sikit tu, pedihnya kena kan. Dia touching tu, touching. Baik, kalaulah tidak takwil langsung. Eja dia pun langsung. Langsung. Kalaulah tak takwil langsung. Kalau tak takwil langsung, macam mana puak-puak musyabbihah tu? Puak-puak ya Wahhab tu. Seperti mazhab musyabbihah itu. Cuma tadi pun kita sebut dah, memang kita perhati pun musyabbihah ni, dia orang ni musyabbihah pada satu tempat. Pada satu tempat dia jadi pula Asy'ariyah Maturidiyah. Pergi bahasa itu. Apa? Satu tempat takwil pula. Ada tempat tak takwil. Tu kata belanya cara dia punya berakidah tu kan. Pelik kan. Tu yang saya kata tadi, banyakkan doa lah, baca doa Nabi Musa tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Minta banyak-banyak, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau tak takwil langsung seperti mazhab musyabbihah itu, tetaplah membawa kepada mumasalah. Kalau tak ditakwil, mestilah akan membawa ada keserupaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak mana? Antara yang selalu dia orang sebut isu akidahnya Ar-Rahman alal arsy istawa, bertempat. Antaranya memasalah dengan makhluk apa? Berjuzuk, beranggota. Pasal zahir ayat Quran, wajhu, yadu, a'yun, menunjukkan ada mata, tangan, muka, subhanallah. Yang tu istilahnya membawa pada mumasalah, iaitu menyamai Tuhan dengan makhluk. Antara menyamai ni tak mana? Tanjirimnya. Tak mana tanjirim? Kalau alal arsy istawa, tak mana jirimnya? Tang dia yamlaul faragh. Dia akan occupied space. Dia took space. Take space. Dia occupied space. Dia yamlaul faragh. Dia akan mengisi ruang. Akan dinisbahkan kewujudan dia bertempat. Allah ada bertempat. Satu ada orang yang
pahaman-pahaman yang musyabihah ni, dia kata Allah duduk di arash bukan tempat. Itu kelakar sikit tu. Nampak macam cerdik, tapi cerdik terlajak. Bahasa kasar sikit, cerdik tapi bengap. Bahasa lain, cerdik 10 tingkat, bengap 20 tingkat. Tu jadi tu. Tak faham sudah bahasa-bahasa tu. Bahasa orang tua dulu simple je bahasa dia kan. Tapi itulah, makan dalam. Cerdik 10 tingkat sampai PhD, tapi bodoh 20 tingkat. Cerdik 10 tingkat, bodoh 20 tingkat. Bodoh lagi lah aku punya. Kalau cerdik 40 tingkat, bodoh 10 tingkat, masih 30 tingkat. Sikit bahasa itu. Jadi antaranya dia akan memahamkan jirim. Antara makna jirim juga tak mana? Tanpa juzuk, beranggota. Pasal jirim ni antara makna dia ada makna jauhar atau makna jisim. Makna jisim ni dia murakab. Ada apa? Ada mata, ada tangan, ada muka. Dan punya tak fahamnya dia orang kata muka, tangan, mata ni, yang ni ayat sifat. Sifat dengan juzuk dengan zat pun dia tak kenal. Mata bukan sifat. Mata juzuk, mata zat. Tangan bukan sifat, tangan zat. Muka bukan sifat, muka zat. Dia benda kan. Atau nisbah kepada manusia, tangan anggota, muka anggota, mata anggota. Macam mana dia boleh kata yang tu sifat Allah Ta'ala? Kalau ada pun dalam huraian ulama ahli sunnah wal jamaah kita yang memang masyhur dinukil oleh ulama, yang ni pendapat Imam Hasan Asy'ari sendiri. Dia kata apa? Wajhu tu bukan muka. Terjemah Pak Wahab tu, dia memang dia kata muka, dia tak ada kata lain. Dia kata muka tapi dia kata sifat Allah Ta'ala. Tak betul. Macam tu sesat. Kalau Abu Hasan Asy'ari punya khas dia punya kaedah yang tak ada orang lain hurai macam dia. Dia kata apa? Wajhu tu sifatun min sifatillah Ta'ala. Wajhu tu bukan muka. Wajhu tu sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Sifatun min sifatillah. Apa dia? Wallahu alam. Nak tak boleh hurai? Yang tu betul. Ayat sifat. Pasal apa? Apa makna wajhu? Apa makna wajhu? Sifatun min sifatillah. Bukan wajhu, muka. Bukan. Yadu, apa yad? Sifatun min sifatillah Ta'ala. Kalau macam tu betul. Jadi kalau Pak Wahab tu kita bagi suggestion lah, kalau kau nak kau macam tu tak apalah, kalau kau degil juga nak macam tu juga. Macam tu akidah kau tak apa. Kalau macam tu maksudnya kau samalah kaedah kita. Salaf. Tak mana? Tak memberi huraian. Apa dia wajhu? Sifatun min sifatillah, bukan muka. Yadun, apa dia? Sifatun min sifatillah. Ayun, apa dia? Sifatun min sifatillah. Apa dia? Wallahu a'lam. Serah makna pada Allah Ta'ala. Qira'atuha tafsiruha qira'atuha. Amiruha kama ja'at. Sama lah, salaf. Istilahnya yang tu apa? Itulah takwil ijmali. Tak pakai makna zahir. Tapi apa makna yad? Sifatun min sifatillah. Bukan yad tangan. Bukan. Ikut kan? Faham kan? Jadi kalau dengan makna muka ialah muka yang layak. Layak benda muka. Kalau kita kata kat dia ni bodoh yang layak, itu pun dia merah muka. Tak setuju kita sebut bodoh yang layak kan? Bengap, dia ni bengap yang layak, bukan bengap biasa. Dia tak bengap, tapi dia bengap yang layak dengannya. Macam mana? Yang tu pun merah muka. Betul cakap benda yang tak betul dalam bab ketuhanan. Innahum yaquluna munkaran minal qaul. Yang ni mereka duk bercakap perkara yang sangat mungkar dalam bab perkataan. Salah besar dalam bab akidah. Dan dia kata kalau berpahaman macam ni tak lepas Allah Ta'ala daripada makhluknya. Iaitu kata tak lepas Allah Ta'ala daripada makhluk. Tahu tak tentang pahaman istiwa alal arash. Terutama masalah tak lepas daripada makhluk, tak mana? Pada ayat Ar-Rahman alal arsy istawa. Bila kata Allah atas arash
ia berada. Duk faham macam tu, maksudnya Allah ni dia ada di arasy. Jadi tak dapat tidak, Allah mesti ada di arasy. Kan tak masalah lah. Boleh faham macam tu kan? Salah faham macam tu. Pasal dia kata Allah ada di arasy, maksudnya kalau arasy tak ada, kelang kabut lah. Macam tu makna. Subhanallah. Mengiktikadkan Allah ada di arasy, maksudnya mengiktikadkan tak lepas Allah Ta'ala daripada arasy. Maksudnya bila ada Allah, ada arasy. Kalau Allah qadim, arasy qadim. Betul kan? Mesti macam tu tak? Salah faham tu. Kaedah bahasa Arab pun salah. Faham macam tu? No, disebut macam ni. Antara tempat sebut Ar-Rahman ala arsy istawa, thumma istawa ala al-arsy ni sebut biasanya antaranya disebut thumma. Thumma ni after that. After boleh faham? Ba'da dhalik. Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dia yang cipta langit, bumi dan apa antara keduanya. Fi sittati ayyam. Lepas tu thumma istawa 'ala al-'arsy. After that dia istiwa 'ala al-'arsy. Jadi maksudnya bukan 'ala al-'arsy ni qadim lagi, bukan. Dia sudah baru. Jadi bila baru bukan makna berada. Pasal Allah memang dah ada sebelum dia buat arasy. Atas faham arasy pun thumma stawa 'alal arsy, dia yang khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, lepas tu baru thumma. Boleh faham? Cuma bahas tu dia nahu lah sikit. Yang tu yang saya pernah sebut apa, Wahbi ni dia sentot. Pasal apa? Dia bukan faham nahu. Payah nak cari geng-geng dia orang yang duk bahas dengan nahu, tak ada. Payah. Kalau kita bagi soalan nahu pun dia bukan faham, dia tak jawab. Ada video-video kontroversi yang saya duk entam buat tu, kita cuba jawab, bagi 4-0, diam dia. Tak ada siapa pun di kalangan dia mau jawab. Kalau ada jawab, kelakar, dia bukan jawab. Menunjukkan bodoh dia. Saya tunjukkan dia tak faham mahal nizak, tempat kelahi tu di mana. Saya duk cerita bagi 4-0, 10-0 tu, dia tak faham mana 10-0 tu. Dia tak tunjukkan yang saya kata mana ayat bercanggah. Dia duk kata Allah atas arasy, kata dia. Ni ayat Quran nak campak mana ni? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana. Kita bagi macam tu, dia tak boleh nak selesai. Memang dia tak boleh selesai pun. Dia bukan kerti nak selesai pun benda-benda macam tu. Kalau dia boleh selesai, lama dah dia ikut cara kita, mengikut kaedah salah dan kalau macam mana kita duk bercara ni, macam mana kita duk hurai ni. Ya dah, dia tak nak pakai macam mana huraian ulama-ulama besar kita. Dia nak hurai ikut cara dia. Nak pakai cara musyabihah dia tu. Nak guna juga Allah duk atas. Tu. Tangan-tangan lah. Jangan duk tawi-tawi lah. Allah hanya kata tangan lah. Bagi ayat kata Allah Ta'ala lupa, nganga pula dia. Kata Allah Ta'ala bunuh, nganga pula dia, melatah dia. Untuk kita tanya Allah Ta'ala ni apa? Mana boleh bahas Allah Ta'ala? Untuk Allahu nuru samawati wal ard. Allah kata Allah nur, Allah cahaya, mana kata apa? Allah ni nur. Allah nur ke? Malaikat nur. Allah nur, kufur. Allah yang kata Allah nur macam. Allahu nuru samawati wal ard. Surah Nur. Kan tak bisa dengar, mu tak bisa baca Quran ke apa? Bubuh yang tu merah muka lagi. Memang ni tak habis baca ayat Quran. Tu yang kalau dia selesai yang semua ayat Quran tu yang dengan bahasa lain, pergi ngaji dululah weh. Itulah. Weh dia kata dia mau PhD lah, pandai-pandai lah. PhD ni dia hanya pandai dalam satu bab khusus ya. Kalau PhD misalnya bab khatan. Orang lelaki nak khatan apa, orang perempuan nak khatan apa. Dia punya PhD bab khatan. Bab khatan je lah sembang. Taklah dengan ada PhD itu satu lesen besar kau boleh cerita semua bab. Kau cerita bab khatan sudahlah. Kalau doktor perubatan, kalau dia pakar bab bius ya, dia kalau cerita bab lain. Kalau dia pakar ENT, ear, nose and throat kan. Dia selalu 3 tu rangkaian kan, telinga, hidung dengan tekak kan. Ni selalunya satu PhD kan ni, satu doktor sini. Mata lain, kena jumpa lain.
Telinga, hidung, tekak tu satu. Baru lain, perut lain, saraf lain, tulang lain, urat lain. Yang ni dia tahu bab khatan aja. Habis nak pandai semua. Kena mengaji lagi. Boleh sebut itu kan. Jadi asal nak sebut, bila dia faham dengan zahir ayat tanpa takwil langsung ni, akan memahamkan Allah Ta'ala ni tak lepas pada makhluk dia, khasnya pada ayat Ar-Rahman ala arsy istawa. Jadi pahaman ini berlawananlah dengan firman-Nya Ta'ala. Dia akan berlaku kontradiksi, berlaku percanggahan dengan ayat Quran ni. Mana dia? Laisa kamitslihi syai'. Terjemah dia ni tak terjemah tu. Pasal dah terjemah jumpa selalu sangat. Terjemah apa lagi? Itulah kot bahasa dia. Maksudnya tak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Maksudnya tak ada sesuatu pun seumpama Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala tak ada satu seumpama dia. Mana boleh Allah nak ada sesuatu umpama dia? Setiap makhluk ni mesti khilaf daripada Allah Ta'ala. Mesti khilaf. Bahkan kita belajar khilafnya makhluk daripada Allah Ta'ala ni, maksudnya berlainannya Allah Ta'ala, mukhalafahnya makhluk daripada Allah Ta'ala. Macam mana? Kita belajar bukan dengan ayat mutasyabihat, kita belajar dengan ayat-ayat muhkamat. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Awal-awal bab muhkamat ni mukhalafah makhluk dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi bab macam mana dia nak bicara ni, lagilah mukhalafahnya Allah Ta'ala. Mestilah mukhalafahnya makhluk daripada Allah Ta'ala. Bab wujud pun dah mukhalafah dah. Allah memang asal wujud, kita asal tak wujud. Tak mukhalafah tu. Mukhalafah ni maksudnya opposite, sebalik. Bila kita faham sebalik ni, mesti faham ke Allah Ta'ala dulu, pasal dia ilah, ketuhanan tu kat dia. Apa ciri ketuhanan dia? Besar wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini adalah kamalat yang pasti pada Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh sanggah ni. Maksud apa? Dia ijma' dengan sepakat ulama' mengatakan ni sifat-sifat yang tak boleh dibangkang sama sekali. Dia adalah usul berakidah, dia adalah teras berakidah, dia adalah ambil semua daripada nas-nas yang muhkamat. Kita belajar Quran nampak ni dulu, dah selesai faham ni, baru masuk mutasyabihat. Ada kita bicara mutasyabihat tu, demo tak biar bicara bab muhkamat. Bahkan tu yang saya kata, demo ni momok kan, dia provokasi kan, belajar sifat 20 ni. Dia kata pasapah lah. Yang ni itikad orang kafir lah, pasapah Yunani lah, bukan Islam lah. Ada pula. Itu istilahnya si buta yang tak nampak matahari. Matahari punya terang menderang tu. Dia kata mana matahari? Mana? Gelap aja. Dia tutup mata, buta. Tak nampak, tak faham. Kalau si buta daripada gua hantu lain, ni si buta tak nampak matahari. Apa dia si buta daripada gua hantu ni? Tahu? Bisa dengar? Tak bisa dengar? Tak reti lah. Bisa dengar? Apa? Cerita. Dia cerita. Tak payah, nanti saya cerita pada kau lah, apa-apa tengok lah. Lah ni type aja. Saya tak tahulah dalam YouTube ada tak nak. Ni zaman saya kecil-kecil dulu nak tengok kan. Si buta daripada gua hantu. Apa benda tu? Dia asal celek. Pergi bertapa apa. Tapi cerita mengarut sikit lah. Mengarut pun si buta gua hantu tu, dia boleh pukul nyamuk dengan tetap mata, tutup mata. Tu. Terror tak terror tu. Lawan dia buta. Dia boleh lawan orang. Puak-puak ni buta. Buta tu kan. Punya matahari terang tu, tersuluh. Kata yang ni sifat Allah Ta'ala, sifat kamalat. Tak ada khilaf. Ambil daripada nas yang qat'i. Qat'i yang subut wa dilalah dalam Quran. Dia kata pasapah Yunan ni, tu kata buta tu. Kasar sikit lah bahasa ni kan. Jadi Allah Ta'ala memang mana boleh ada serupa langsung dengan makhluk. Mana boleh. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita diajar untuk gunakan expression subhanallah untuk tanzih Allah Ta'ala daripada apa sifat tak layak pada dia. Tentu di atas prinsip Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu ni, situ mesti balik pada kaedah usul yang kita belajar. Allah wujud, kita asal Adam. Allah sedia, kita asal baharu. Kita asal tak ada tu, kita baharu. Allah kekal, kita binasa kan? Mana ada sama langsung makhluk dengan Allah Ta'ala. Allah kuasa, kita lemah.
Allah ada kehendak. Kita ni semua apa yang ada kat kita ilham dan kehendak Allah Taala, takdir azali lagi. Cuma diberi kat kita usaha ikhtiar, ada kasbu kan. Kasbul fi'il mukhtar kat kita. Tapi nak khalqu fi'il kita majbur. Ada huraian tu, ada pelajaran dia tu. Ba ilmu Allah. La kita apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Usul tu. Cerita apa? Mukhalafah kita dengan Allah Taala, kita jahil. Me anda, me gongga, me andi, me gonggi, me behri. Mana cerita apa? Kita ni, kita tu sifat-sifat kita tu. Bunyi Urdu sikitlah kan. Me gonggi, apa ni gonggi ni. Belajar Urdu lah, dia pun ada muzakkar muannah pula. Anda, behra, gangga itu muzakkar kan. Muannah dia andi, behri, gonggi. Belajar lain lah tu. Saja pasal belajar juga dengan cara-cara Urdu tu kan. Apa cerita tu? Usul kita hak tu. Tu usul kita. Bila yang tu dah usul, muka bukan sifat Allah Taala. Muka tu sifat makhluk. Ciri makhluk berjuzuk, beranggota. Allah subhanallah. Betul. Itu yang bak ada pun mukhalafah, tambah nak kata ada muka subhanallah tu tak layak muka pada Allah Taala. Baik puak-puak bengap tu, Allah ada muka yang layak Allah Taala. Kan masalah tu. Tu kata si buta. Yang matahari punya terang menderang dah suluh dah. Dah tunjuk kat kita jalan yang benar ni. Dia butakan mata dia. Dahlah dia butakan mata kita. Dahlah dia butakan mata dia. Dia kata kita yang buta tak nampak cahaya matahari. Ni bahasa orang tua lah sikit kan. Bahasa guna kiasan bahasa, peribahasa, bahasa punya tu lagi tajam sebenarnya. Baik, yang tu satu masalah. Kalau duk tak nak takwil, dia akan bercanggah dengan laisa kamitsli syai'. Dan berlawanan pula dengan firman Allah Taala, wa huwal ghaniyyul hamid. Asal terjemahnya, dan ia Allah Taala ni yang terkaya, yang lepas daripada tiap-tiap satu. Istilah kaya dengan makna tak hajat daripada sesuatu. Allah dia tak hajat pada sesuatu. Tak hajat apa? Tak hajat ke aras. Tak hajat pada tempat. Pasal apa? Dia yang buat tempat, dia yang buat aras. Habis, selesai. Kesenang tu. Macam mana dia orang boleh gagah lah. Ayat yang nampak cerdik tapi bodoh. Tahu mana? Kita bukan saya yang kata, Allah yang kata. Nampak? Dia nak pelepas diri untuk menunjukkan dia ni bukan sebarang manusia, tapi iman bagus punya. Bukan saya cakap, Allah yang kata dia. Dia ada muka, dia ada tangan, dia duduk di aras. Bukan saya yang cakap, Allah yang kata. Kamu beriman tak beriman ayat Quran? Wah. Kena yang puak-puak yang tak faham ni, kita beriman. Menggelabah lah. Menggelabah apa? Relax. Maksud relax apa? Sabar, tenang dulu, tengok dulu apa soalan dia cakap ni, apa benda dia cakap ni. Bila kita buat macam ni, bukan maksudnya kita tak beriman dengan Allah Ta'ala. Engkau tu yang masalah, iman tak iman dengan Allah Ta'ala. Ayat Quran kita memang beriman dengan Allah Ta'ala, mana boleh tak beriman? Memang yang tu ayat Quran, tapi macam tu kan maksud dia. Adakah engkau nak ugut kami, kata kami tak beriman dengan Allah Ta'ala dengan hanya engkau faham zahir ayat tu, seolah-olah engkau yang lagi faham dan beriman dengan Allah Ta'ala, yang kami ni takwilkan ayat Quran macam ni, kamu kata kami tak beriman. Siapa yang tak ada iman sebenarnya? Siapa yang tak erti iman tu apa sebenarnya? Siapa yang tak faham dalam bab ketuhanan tu sebenarnya? Siapa dia? Adakah kita yang tanzihkan Allah Ta'ala daripada tak sepatutnya, atau dia yang duk faham Allah Ta'ala berjuzuk beranggota tu, yang tu nama dia iman, yang tu nama dia arif dengan ketuhanan? Yang tu yang dia bercanggah dengan ayat Quran ni. Jadi Allah Ta'ala bila dia tak hajat pada sesuatu, tentulah dia saja yang layak dipuji. Itu yang wahwal ghani, dengan sebab ghani dia ghani al-hamid. Bila dia tak hajat pada sesuatu, tu yang selayaknya dialah yang dipuji. Makhluk tak layak pujian langsung. Itu yang kita belajar, alhamdulillah. Pujian tu untuk Allah. Makhluk tak layak puji langsung. Ada pelajaran tu. Dan kita pun kena take advantage sikit dari sudut mana, macam mana nak boleh sampai hilangkan rasa keakuan diri, sampai boleh mengiktiraf
tiada apa yang pada aku ni melainkan semua Allah Ta'ala beri pada aku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Advantage sudut mana? Macam mana nak bagi dapat, walaupun orang puji meleret kat kita, walaupun kat kita ada sifat-sifat yang hebat, yang hatta katalah Nabi Muhammad SAW seafdal makhluk, tapi dia kata apa? Ada basyarum mislukum yuha ilayya. Bayang tak? Macam mana dia menghilangkan rasa keakuan diri, bahkan semua apa yang ada pada dia hanya dia merasai limpah kurniaan ilahi. Yang tu kena belajar suku tu. Kalau kita tauhid dah tak ada jadi Wahabi apa pun, belum selesai takat apa yang dah ada kat kita, belum selesai lagi. Atau kita ulama' dia sebut kita kena belajar sampai selesai halangan aqabatil hamdi wa syukri. Apa dia? Halangan untuk kita boleh sentiasa puji Allah Ta'ala, sentiasa dalam keadaan bersyukur dengan dia, dapat nikmat pun bersyukur, dapat bencana pun bersyukur. Dengar ayat tu. Dapat nikmat bersyukur, lama dah kita dengar. Dapat bala pun bersyukur. Macam mana boleh dapat bala bersyukur? Dengan sebab bala tu ingat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kau bagi aku bencana ni, aku ingatkan engkau ya Allah. Makin aku ingatkan engkau ya Allah. Alhamdulillah. Ulama-ulama dulu dapat bencana, dia tak pernah keluh kesah. Pasal dengan bencana menyedarkan dia dengan Allah Ta'ala, menggantungkan diri dia lagi kuat pada Allah Ta'ala. Kita ada nikmat memang syukur ke Allah Ta'ala, tapi bila kena bala lupa ke Allah Ta'ala, bahkan bergantung pada makhluk, bahkan takut pada makhluk lebih pada makhluk, takut pada Allah Ta'ala lagi. Kalau kena COVID ke kelang kabut lah. Tapi kalau kena virus Wahabi, awak tak tahu je selapa sikit lah dia. Kena virus bodoh kalau awak tak tahu je, bodoh awak tak tahu je. Tapi kalau batuk sikit ada simptom apa ni, terus ada simptom nak cek cepat sangat. Kalau faham jadi aku ni kufur apa ni, aku tak ingat Allah Ta'ala, astagfirullah, tu kot lah. Ulama kita hatu dia fikir, dia advantage diri dia untuk dia sentiasa ala zakirin, sentiasa zikir pada Allah Ta'ala. Allah melarang kat kita wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang lalai. Sampai tahap tu dia punya arif dalam bab ketuhanan. Tu yang nak kata kalau kita dah keluar daripada pahaman yang salah ni buat alhamdulillah, tapi dah selesai ke kita? Belum lagi. Selesai ni apa? Mana ada selesai? Bab ketuhanan, selagi makin kita kenal Allah Ta'ala, makin kita kenal Allah Ta'ala, makin kita faham Allah Ta'ala, makin kita faham ketuhanan dari sudut la ilaha illallah, Allah saja layak puji, Allah sajalah ilah, makhluk tak ada sifat ilah sama sekali. Tentulah pergantungan kita mutlak nanti hanya pada ilahi. Hatta kita hidup ni pun, ya Allah engkau yang hidupkan aku, ahyaitani, engkau yang ahyaitani ba'dama amatani. Doa lama dah kita dengar, tapi kita belum sampai tahap menghayati dia dan terima dengan hati sanubari, dan kita hidup di atas akidah itu dalam hati. Belum lagi. Kalau ada hafal pun hafal aja, belum lagi. Belum kita istilahnya mesra, belum sedarah sedaging lagi apa akidah ni. Bahkan ada yang bertatih baru nak belajar pun ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Dah dapat tu, masya-Allah. Mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita mentauhidkan dia, tak ada syirik langsung. Memang apa yang ada kat kita tak rasa lain melainkan semua Allah ka fadl apa, semua ni limpah kurnia Allah Ta'ala, limpah kurnia daripada Allah. Allah beri, 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 Allah beri. Apa? Aku ni tak ada apa-apa yang ada kat aku. Mebarah. Benda tu. Urdu sikit Urdu. Sedap dengan bahasa Urdu ni, dia punya sepe tu. Saya belajar dia bagi sepe tu, ingat je lah kan. Aku ni orang buruk lagi, taat macam mana pun buruk lagi. Itu kaedah Nabi-Nabi Rasul. Taat macam mana pun apa? La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana. Rasulullah ni minta ampun kurang-kurang satu hari 70 kali. Maksumnya orang tak duk minta ampun. Bayang tak? Maksudnya apa? Dalam taat tu dia rasa dia bersalah. Pasal apa? Dia duk rasa dia masih dalam keadaan buruk.
masih dalam keadaan lalai, masih lagi belum menunaikan hak-hak kehambaan kepada Allah. Kita yang lalai ni kita rasa aku dah bagus dah, mati tunggu dah masuk syurga je. Jauh kita ni, jauh saja. Saya isyarah ke sana sikit, balik pada cerita kita Pak Wahab ni ya. Kena cerita juga bab ni, tapi cerita dengan dia orang ni ganggulah dengan apa yang sepatutnya kita kena cerita untuk meneruskan kita punya pembelajaran untuk macam mana supaya Allah Ta'ala boleh dicinta, Allah Ta'ala boleh dicinta, Allah Ta'ala boleh sentiasa di hati kita, Allah Ta'ala sentiasa tempat rujuk kita. Sepatutnya ini kita punya pelajaran. Tak adalah sibuk-sibuk duk cerita dah tu, tapi kena cerita juga. Pasal apa? Kalau yang tu silap, punah, penat aja semayang, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, penuntut ilmu. Pasal apa? Akidah rosak. Pasal akidah fasid, ibadat tak pakai langsung, sebatang habuk tak pakai. Na'udzubillah. Baik, jadi kalau dia duk faham Allah Ta'ala ni duduk di arasy, dia akan menafikan, kata Allah, dia akan berlaku kontradik, berlaku pertemuan, tanakut, berlawanan dengan ayat Quran, wa huwal ghani. Allah Ta'ala ni dia tak hajat pada sesuatu. Kaya tu maksudnya tak hajat pada sesuatu. Ghani dengan makna la yahtaju ila ghair. Dia tak berhajat pada sesuatu. Dia membawa, jadi pahaman macam ni akan membawa kepada ternafi tauhid. Pahaman dia kata Allah duduk atas arasy, dia menafi tauhid. Tak mana? Menafikan ahadiyah Allah Ta'ala, ya Allah ni ahad, fardus samad, yang zat dia tak perlu apa-apa, yang sabit, yang dia qaim binafsi, huwal hayyul qayyum. Nak ambil tak mana mahal syahid dia? Tang qayyum tu, dia qaim binafsi, la yahtaju ila ghair, la yahtaju ila mahal, la yahtaju ila mujid. Dia tak hajat pada tempat, tak perlu pada zat untuk dia nak ada di zat itu. Subhanallah. Jadi ternafi tauhid tak mana? Kata Allah di arah, maksudnya dia bukan tauhid, dia bukan wahid. Dia wahid dari sudut zat dia, tapi zat dia ada ta'addud dari sudut berhajat pada tempat. Menafi tauhid, menafi ahadiyah Allah Ta'ala. Yang tu pun saya syarahkan. Zat Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya dia bukan ada sesuatu boleh mumpasil pada dia. Kalau dia duduk di arasy lain, Allah Ta'ala lain. Arasy ni mumpasil pada Allah Ta'ala. Kalau kata duduk Allah berada di arasy, maksudnya menafikan Allah Ta'ala ni wahdahu la syarikalah. Menafi itu, menafi ahadiyah Allah Ta'ala. Jadi macam mana dia faham ahad ke Allah Ta'ala tu macam mana? Satu antara besar pelajaran kita dalam tauhid nak memaham ahadiyah Allah Ta'ala. Jadi kalau faham kata Allah Ta'ala macam ni, berada di arasy apa semua ni, ini ternafi tauhid. Yang tauhid ni kata dia yang sangat ditakut akan dia oleh ahli sunnah wal jamaah dan oleh puak Wahabi. Takut tu takut sudut mana? Nak jaga sangat supaya jangan jadi kufur. Ahli sunnah wal jamaah memang syukur dah. Wahabi pun dia takut dia jadi syirik. Ya ke? Wahabi takut jadi syirik? Ya, Wahabi memang dia takut dia jadi syirik. Mana bukti? Tengok dengan tadi. Sehingga kata dia, memang Wahabi ni dia takut sangat pada syirik pasal dia nak tauhid, walaupun tauhid cara dia, tapi tauhid cara dia tujuan dia tak mau syirik. Betul sebut kan? Satu dia kata ni syirik. Pasal apa? Pasal dia takut sangat syirik ni. Pasal nak jaga tauhid. Sehingga menegah mereka itu akan tawasul. Pasal apa dia tak kita tawasul? Pasal apa? Syirik. Oh, mak. Oh, tang tu syirik bagus. Tapi dia itikad Allah Ta'ala, dia tak perasan tu syirik. Dia tak perasan hatu boleh kufur. Jaga akidah ke mana? Tu yang benda tak kufur, tak syirik, dia kata syirik. Benda syirik, dia kata tak syirik. Kan? Wasak cara berfikir. Boleh faham? Wasak cara dia. Dia maksudnya macam mana?
Ada benda yang sepatutnya dia kena jaga, dia tak jaga. Ada benda yang tak kena jaga, dia jaga sangat. Kera di hutan tu mati kebuluran, macam mana? Oh, kesian kera. Gaduh lah ambil susu pergi bubuh dalam botol. Bubuh kat tepi hutan supaya beruk tu ambil, monyet boleh ambil. Bagi susu anak-anak dia, jangan mati kebuluran. Ya, anak dia tak bagi susu. Tak faham tak sebab apa. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kebuluran. Oh, syirik. Yang dia Allah tak aras. Benda kau ni. Duk sibuk tak nak bagi orang syirik, tak bagi tawasul, tapi dia sendiri duk itikad Allah tak aras. Oh, benda ni tauhid apa kau bawa? Boleh faham kan? Tapi nak kata, oh, dia orang memang alert sangat dengan syirik ni. Nak menjadi ahli tauhid. Ahli tauhid apa? Salah cara faham tauhid dia. Dari sudut dia nak tauhid betul, tapi di atas salah faham dia tak betul cara nak bawa tauhid. Kalau tengok tu punca siapa? Pasal dia tak rujuk pada ulama. Dia buat sendiri. Nak jadi ahli istinbat konon. Nak ambil pakai Quran dan hadis saja. Padahal bukan pakar Quran hadis. Kalau ada di kalangan mereka PhD pun, memang mereka duk membangga-banggakan diri mereka dengan ada PhD. Sampai dia kata, ni kalangan kami ni, ahli-ahli majlis fatwa kami ni, semua kalangan yang bertahap semua ada PhD. Kami pula tak ambil daripada negeri kami ambil semua satu kata negeri ambil. Oh, daripada sana ambil. Sampai negeri yang tak pakai pun kami ambil dia. Janji ada PhD. Dan semua kami bertahap PhD. Wah, nak dia berbangga dengan PhD dia. Sikitlah gitu kan. Tentang kita tak ada PhD, bukan masalah tu. Kalau ada PhD, okey, tak ada masalah. Tapi nampak ada PhD tapi KO, itu masalah. Ada orang tak ada PhD, okey je. Ada orang ada PhD pun okey je. Dia orang ni ada PhD tapi KO. KO tu teruklah. KO tu macam ni, macam ni. Okey macam ni. KO. Tak faham sudah. Isyarat pun tak kena. Alamak, ni buat leceh tu. Jadi dia ni, mereka ni kalau boleh tawasul pun tak nak. Tawasul ni syirik. Maksudnya alert sungguh dengan ilmu tauhid. Pergi kubur pun, ni sembah kubur riun. Bubuh gambar capal pun sembah capal. Alah, siapa dia sembah capal? Kalau buah gambar Kaabah, sembah Kaabah. Itu. Apa bengap cara berfikir? Kan tak boleh saya tak boleh bahasa saya. Bengap saja kena. Memang bengap lah. Tak semestinya bila bubuh gambar Kaabah sembah Kaabah. Kita bukan sembah Kaabah, Kaabah tu kiblat. Bubuh gambar capal, sembah capal. Bodoh. Pergi sembahyang kat kubur, sembah kubur. Bodoh. Bukan sembah kubur. Pergi sembahyang kat kubur. Ada sembahyang kat kubur? Ada sembahyang kat kubur. Ada sembahyang mayat kat kubur. Antara yang memang ada sembahyang kubur lah. Saja-saja pergi sembahyang fardu kat kubur, apa gedi apa kat situ. Tapi ada sembahyang kubur. Sembahyang kubur pun dia tak tahu ada syariat sembahyang di kubur. Ya Allah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Atau yang kata dia orang alert sangat dengan bapak tu, syirik, bidah. Siapa? Takut sangat kalau boleh hati tu tak nak langsung lain pada Allah Taala. Baca selawat lebih sikit pun, selawat syifa pun jadi syirik. Tibil qulubi wa dawaiha. Rasulullah ni dia penawar hati. Dia lah doktor hati dan penawar hati. Rasulullah jadi penawar, syirik. Syirik. Pasal apa? Pasal takut sangat jadi kufur ni, takut sangat syirik ni kan. Tapi Allah tak arah. Dia macam ni kan, macam nak sebut saya ngaji ada Tok Guru buat misalnya ni. Tapi yang ni perli sikit lah. Dia macam orang perempuan nak jaga aurat dalam rumah. Dalam rumah dia dengan anak beranak dengan suami je. Dalam rumah aurat ibu dengan anak-anak pusat dengan lutut. Dengar, saya nak buat misal lah. Misal ni misal Tok Guru kan. Aurat ibu dengan anak-anak, aurat pusat dengan lutut. Maksudnya tek tu bukan aurat. Dalam rumah jangan silap dengar, tampak lagi silap dengar. Jangan tidur. Dalam rumah. Tapi dalam rumah ni, mak ni bila dia tak faham syariat, bila dia pakai keluar bilik air, dia pakai tuala, dia tutup tek dia. Saya sebut dia tutup tek dia berkembang itu. Tapi paha nampak ke anak-anak.
Faham saya sebut apa? Sedangkan yang wajib tutup pusat dengan lutut. Tek ni bukanlah saja-saja pergi tunjuk tek gelambak gitu. Sorry saya punya bahasa, sorry. Maksudnya kalau ada adik kecil ke, ada anak kecil ke, selak nampak tek, tak ada masalah. Anak beranak tengok tek mak dia ada anak dia pun duk isap dulu kecil-kecil. Kan? Saja-saja nak buka tek pergi tunjuk tu tak ada pasal, mak kita pun ada maruah. Tapi punya nak jaga maruah tak tunjuk dada, tapi buka paha. Pasal tuala pendek, lebar dia tu pendek, dengan sebab dia tutup atas, dia nampak paha tu. Enak deh. Habis tu. Dia kata ni syirik, tawasul syirik, pergi kubur syirik, kuburiun syirik. Tapi Allah tak aras. Boleh faham saya sebut apa? Dia tak bagi orang buat syirik, tapi dia sendiri buat benda yang syirik. Dia sendiri boleh buat benda yang kufur, boleh keluar daripada akidah tauhid pada Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala ni berhajat pada arash, seolah-olah arash ni kodim dengan Allah Ta'ala. Kutu keluar pula pasapah, merepek pula. Allah duduk di arah arash bukan tempat. Allah duduk di arash. Arash ni makan adami. Apa pelik-pelik ni? Ya. Dia keluar pahaman pelik-pelik. Baik. Jadi mereka ni sangat takut. Yang siapa sampai mereka ni menegahkan tawasul seperti yang terdahulu kenyataannya. Kita cerita dah itu buat tawasul tu. Jalan ternafi tauhid. Tawasul seperti yang terdahulu kenyataannya, kenyataan mana? Kenyataan dengan tawasul tu boleh ternafi tauhid. Memang ada. Bahkan jangan kata tawasul, makan nasi pun boleh hilang tauhid, makan ubat boleh hilang tauhid, dapat duit boleh hilang tauhid, dapat bantuan Covid boleh hilang tauhid. Dapat pangkat boleh hilang tauhid, ya. Pasal apa tu? Pasal tak rujuk ke Allah Ta'ala. Satu bab tauhid ni ialah bab yang paling banyak dan paling mudah untuk kita lalai daripadanya. Satu ulama suruh kita jadidu, bukan ulama, para Rasulullah sendiri peringat kita, jadidu imanakum. You must refresh your iman always. Jadidu imanakum dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah apa dia? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Allah tak hajat pada satu, antara yang tak hajat pada arash. Kaedah dia mesti balik pada ayat muhkam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rini tauhid dengan la ilaha illallah, bukan rini tauhid dengan ar-rahman ala arsistawa, ar-rahman ala arsistawa, ar-rahman ala arsistawa, bukan. Rini tauhid dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan apa? Allah ni mustaghni an kulli ma siwahu, muftakir ilaihi kullu ma adahu. Allah tak hajat pada satu makhluk. Kita ni sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu renew tauhid dah. Bermula jalan membawa kepada ternafi tauhid pada yang kedua, iaitu tak lepas Tuhan daripada arash. Tak mana tak lepas ni? Tak lepas dengan sebab dia duduk atasnya arash. Saya dah sebut dari segi nahu tadi pun dah tak betul dah. Pasal dia datang dengan summa. Apatah lagi memang doa i'tiqad, memang azali duduk di atas arash. Janganlah. Kata dia, kami tak pernah kata itu. Baguslah. Tapi lepas tu duduk atas arash, lagilah sentot. Kalau daripada arash, daripada azali satu hal. Pasal doa i'tiqad, arash tu hebat pasal Allah ada, arash ada. Ni Allah buat arash, lepas tu Allah duduk di arash. Tu. Boleh faham saya sebut abang kan? Ya Allah. Jadi dia berpegang macam ni pasal apa? Ialah zahir. Duduk atasnya itu ialah zahir. Yang ni zahir ayat. Itu yang panggil mutasyabihat. Kena selesaikan dia, tak boleh tengok macam mana yang zahir, yang ada faham, yang tu jadi i'tiqad. Kerana kata dia faham Tuhan ni qadim, dan bila Allah duduk di arash dan ia duduk atas arash, maka tetaplah nanti hukum dia arash itu pun qadim juga. Maka jadi dua qadim, iaitu apa? Zat Allah, zat Tuhan dengan zat arash. Jadi akan ada dua Tuhan, sedangkan wala tattakhidhu ilahaini itsnain. Seolah-olah arash pun ilah juga. Dari mana? Dari sudut mana? Dari sudut qadim tu. Ya Allah berhajat pada arash. Ada pula Allah berhajat pada arash. Biar betul. Wa huwal ghaniyul hamid. Ternafi ayat tu. Nak buat macam mana?
Yang ni yang dia orang tak pernah selesaikan ni. Dan dia orang pun kalau tengok cara tu, dia orang tak pandai ilmu disiplin menyelesaikan ayat-ayat macam tu. Saya tak pernah dengar. Kalau ada pun tengok bercelaru cara dia hurai. Maka di manakah lagi tauhid? Kerana zat arash itu lain daripada zat Tuhan. Jadi kalau arash tu bukan Allah Ta'ala, jadi Allah berhajat pada arash. Subhanallah. Ada pula doktor-doktor yang bengap dia kata apa? Allah duduk di arash bukan berarti Allah berhajat di arash. La ilaha illallah. Dia nak kias apa? Allah buat malaikat bukan Allah Ta'ala berhajat pada malaikat. Nisbah buat memanglah, kita memang masalah buat tak ada masalah. Allah buat malaikat memang Allah Ta'ala tak hajat pada malaikat. Allah buat arash memang Allah Ta'ala tak berhajat pada arash. Tapi Allah duduk di arash, satu masalahnya. Bila duduk di arash maksudnya tak boleh ada dia melainkan dengan ada keberadaan di arash. Itulah masalah dia. Yang tu pun dia tak boleh fikir. Sampai dia jadikan kefahaman kita duk petikai dia kata Allah di arash ni seolah-olah serupa macam seolah-olah Allah buat malaikat, Allah tak hajat pada malaikat. Allah buat arash, Allah bukan hajat ke arash. Memang Allah buat arash, Allah memang tak hajat ke arash. Tapi kita bukan kelahi hak tu. Kita duk kelahi masalah hang duk faham Allah buat arash, Allah duduk di arash. Seolah-olah Allah Ta'ala buat malaikat, Allah minta tolong malaikat urus dunia, urus makhluk. Allah minta malaikat tolong urus. Ada Allah malaikat, Allah minta tolong malaikat. Allah buat malaikat memang tak ada masalah. Allah buat arash memang tak ada masalah. Sama kita muafakat tu. Tapi hang duk itikad Allah duduk di arash, itu masalah dah. Itu masalah. Dia nak kiaskan kata kita duk petikai tu macam seolah-olah macam Allah Ta'ala buat malaikat. Jauh bumi dengan langit. Masalah itu masalah buat kita tak ada petikai apa-apa. Kita bukan petikai masalah Allah buat arash, Allah buat malaikat. Kita duk petikai yang hang duk faham Allah duk di arash. Maka bila dia qadim, maka bukan ia makhluk. Kalau kata arash ni qadim, arash bukan makhluk. Dia bukan makhluk bagi Tuhan. Kemudian bila ternafi tauhid, maka datanglah sebalik tauhid. Apa dia? Kufur. Wala'iyadzubillah. Ni apa kerja ni? Tak ada kerja lain kan nak kafir-kafir orang. Kita bukan cerita nak kafir orang. Siapa ada sifat ni jadi kafir, janganlah duduk tempat tu. Kita bukan kaedah nak mengkafir ke orang. Kita belajar format yang ni jadi kafir. Jauhkanlah diri daripada tempat tu. Pasal kita nak tengok ramai sangat yang jatuh parit, masuk sangat, ramai sangat yang masuk gaung, masuk longkang. Ramai sangat yang terjerumus ke lembah yang hina sampai jatuh dalam akidah gila punya dalam masalah mengiktikadkan Allah di arahnya. Wal'iyadzubillah. Dan adalah ini perkara zahir ia terang kan? Dan jika tersembunyi di atas puak-puak yang mendakwa salaf pada masa ini sekalipun. Perkara ni sebenarnya sangat-sangat jelas lah. Mana hak dan batil dah, mana kaca dan permata, mana emas dan tembaga dah. Jelas dah. Sekalipun bab ni masih lagi tak jelas, masih lagi tersembunyi, masih lagi jadi satu benda yang misteri di kalangan puak-puak musyabbihah al-Wahabi ni, yang mendakwa mereka ni salafi. Jagalah. Lihatlah kata dia pada hasyiah yang tersebut dari akhir, yang tersebut lagi hasyiah Baihaqi apa disebut lepas tu. Muka surat 407 hingga muka surat 410. Dan satu soal, iaitu apa beza dan farak antara mazhab musyabbihah dengan mazhab salaf pada mutasyabihat. Tak faham, dia nak sebut sekali lagi kalau tak faham kan. Tutup guru dulu macam ni lah. Mu rasa macam faham dah, bagi soal pula tak kerti jawab. Aku nak cerita kamu sekali lagi. Tu situ dulu ada soal. Ternafi wadaniyah tu. Ternafi nafi wadaniyah tu pandang pada sudut Allah kan duduk di arash.
Allah ni wahdahu la syarikalah. Ada dia, tak ada siapa sebelum dia. Kalau kata Allah memang duduk di arash azali lagi, maksudnya ada Allah, ada arash. Arash qadim, Allah qadim. Jadi bukan wahdaniyah. Itu apa? Sunaiyah. Dua, ada dua. Apa dia dua? Allah dan arash. Allah qadim, arash qadim. Seolah-olah ilah tu ada dua. Pasal apa? Yang sedia ni dua, Allah dan arash. Jadi ternafi wahdaniyah. Sedangkan bila wahdaniyah, Allah saja yang wujud, arash tak wujud lagi. Arash ni Allah buat, dan Allah buat, Allah tak hajat ke arash. Bukan Allah Ta'ala duduk di arash. Macam mana dia buat malaikat? Bukan dia minta tolong malaikat. Yang tu. Yang mana? Ya, kalau faham tu kaedah akliyah. Kaedah akliyah dari sudut Allah, dia buat sesuatu, mustahil dia buat sesuatu yang dia ambil manfaat sesuatu. Pasal sesuatu yang dibuat tentulah berhajat kepada Allah, bukan Allah berhajat pada yang dibuat. Itu kaedah akliyah. Tak munasabah Allah yang pencipta, dia buat sesuatu, dia ambil manfaat daripada apa yang dia cipta. Tak masuk akal. Itu kaedah akliyah. Betul? Boleh? Lain? Oh, ya. Ada soalan bertanya mengenai mutasyabihat ni, khas mengenai ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asal terjemah tu, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Sekalian kamu berpeganglah dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, janganlah kamu semua berpecah belah. Satu ayat. Begitu juga ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Soal dia, manakah ayat muhkam mutasyabihat? Pertama kena faham beza mutasyabihat dengan saya ada sebut bandingan hakiki majazi tu. Kalau saya sebut ayat tu dia termasuk dalam ayat majazi. Istilah majazi pasal ada kalimah yang dia tak boleh dipaham makna zahir. Terutama tahu mana? Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Mana tali Allah? Tunjuk. Saya nak pegang. Mana tali Allah? Ni. Kan daripada langit turun. Tu cicak. Ada cicak satu banyak. Cicak tu di atas kan di bawah. Kita lain pula tu. Sagi saya panjang urai tu pula. Ada tali Allah. Biasa jumpa tali Allah. Kalau atas kaedah Wahabi, Allah di aras, Allah di langit, macam mana? Mesti banyak tali bersambung di atas, berpegang dengan tali Allah. Kok Wahabi tikak gitu kot? Kalau Wahabi berikut gitu, saya tak tahu gila babi apa Wahabi ni satu leh. Mesti tak takwil. Mesti takwil. Baik, asal saya nak sebut ayat ni nama dia majazi. Jadi bukan makna asli. Tak mana? Tali Allah. Jadi tali bukan makna tali di situ. Mesti makna lain. Kalau pandang tu dia mutasyabihat dari sudut tu. Atau bahasa istilah dalam mubalaghah dia dipanggil majazi. Panggil mutasyabihat tang mana? Atas sekali lalu sebut tak mutasyabihat pasal dia tak boleh dipakai dengan makna zahir ayat. Tak mana? Hablillah, hablun mana tali asal. Macam mana pun ada sebagian ulama yang membezakan istilah mutasyabihat dengan majazi. Ada am khas itu. Ada yang kata perbezaan antara muhkamat dengan mutasyabihat ni, dia kata mutasyabihat ni lagi khas dari sudut tak boleh pakai makna asal. Kalau majazi ni dia satu istilah am, setiap yang tak pakai makna asal semua panggil majazi. Tapi kalau bab tu bab ketuhanan yang akan ada keserupaan makhluk dengan Allah Ta'ala, yang tu baru khas nama mutasyabihat. Tu khas sikit dalam tu. Jadi mutasyabihat dengan majazi ada satu sudut persamaan,
dari segi tak boleh pakai makna asal, tapi mutasyabihat dia lebih khas kerana spesifikasi perkara tu kesamaran daripada dan jadi masalah menggunakan makna asal khas dalam bab ketuhanan, yang salah faham ataupun berpegang dengan zahir di situ akan mewahamkan keserupaan makhluk dengan Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi pada ayat wa'tasimu bihablillah ni atau istilahnya majazi. Cuma kalau dipaham Allah tu ada tali, tu memang salah, memang layaklah untuk dipanggil juga mutasyabihat. Kalau tak sampai pada tahap tu umumnya dipanggil majazi. Tapi situ majazi lah. Majaz dari sudut hablillah. Itu majazi, itu mutasyabihat kat situ. Kalau saya nak guna bahasa mutasyabihat itu. Atas soalan asal, manakah muhkamat? Yang muhkam wa'tasimu, berpeganglah kamu. Itu muhkam. Satu dia ada belajar khusus dalam bab-bab Quran ni, kena faham dia panggil mana dalam Quran ni yang dia panggil dia qat'iyyud dilalah wa qat'iyyus subut. Ada yang ada qat'iyyud dilalah tapi zanniyatus subut. Panjang tu kalau saya sebut tu. Contoh misal ayat ni lah. Contoh, wajib kita berpegang. Pasal perintah berpegang tu mesti berpegang, umumnya pegang dengan Allah Ta'ala, tapi guna bahasa tali. Tali itu maksud apa? Tali itu maksud apa? Yang tu ada huraian dia, ada huraian hak tu tak jelas mana dia nak kata tali tu. Tali itu boleh sudut kata akidah, tali itu boleh syarahkan dengan syariat, tali itu ada macam-macam bab boleh bagi huraian kat situ untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala tu kan. Ada tali tu. Pandang pada sudut tu apa makna tali tu, yang tu dia boleh dihurai macam tu yang panggil majazi. Tapi wajib berpegang sandar ke Allah Ta'ala, tang tu muhkam. Lagi apa? Wala tafarqu, jangan berpecah belah. Itu muhkam. Jangan berpecah belah, muhkam. Bukan mutasyabihat. Itu yang kalau detail Quran nak tengok satu-satu atas tanya mana muhkam mana mutasyabihat, dia ada setiap perincian ayat tu mana yang muhkam dia, mana mutasyabihat dia. Okey, yang tu sekali lalu saya jawab. Yang tu begitu juga ayat Quran ni, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kamu berkelahi pada satu perkara, kembalilah pada Allah. Satu, farudduhu ila Allah. Dan yang keduanya war rasul, kembalilah kepada Rasul. Macam mana nak balik ke Allah Ta'ala? Naik ke aras. Macam mana nak balik ke Rasulullah pergi kubur? Itu. Itu makna hakikinya itulah. Makna hakiki ke ayat Quran ni? Tidak. Dia makna majazi. Apa makna kembalilah pada Allah? Kembalilah pada kalamullah ala takdiril mudhaf. Jadi dia mutasyabihat itu dari sudut kembali pada Allah. Macam mana nak balik ke Allah Ta'ala? Maksudnya kembali pada kalamullah. Dan kalamullah pun macam mana nak faham kalamullah? Kena faham dilalah yang ada pada kalamullah, bukan semata-mata terjemah kalamullah. Jadi dia ala takdiril mudhaf macam tu, dia panggil majaz bil hadzaf, majaz bil isyarah, macam-macam tu. Saya sembang tu panjang lagi. Tapi nak kata di situ ada makna majazi atau istilah tu nak boleh pakai jugalah atau makna mutasyabihat. Pasal boleh jadi makna pada Allah Ta'ala ni apa? Doa, minta pada Allah Ta'ala. Adakah maksudnya kembali pada Allah Ta'ala tu doa? Kan? Tunggu doa, mati datang akidah yang sesat. Macam tu. Mana boleh? Sekarang ni kena bagi selesai. Tengok kalamullah, tengok apa dia ulama dah hurai satu, apa yang sepatutnya dipaham pada kalamullah, mana nasih, mansuh. Tengok ulama-ulama mujtahidin yang pakar-pakar dalam berakidah, bab tauhid, bab tasawuf, macam mana nak selesaikan apa isu-isu yang ada berlaku munazaah dalam bab itu. Antara kita duk bicara ni masalah salaf qalah ni, masalah musyabihah ni. Itu kembali pada Allah. War Rasul, kembali pada Rasul. Rasulullah tak ada dah wafat, macam mana nak kembali pada Rasul? Kembali pada kalamnya Rasul. Kalamnya Rasul apa dia? Hadis Nabi. Hadis pula nak tengok macam mana? Begitu juga kena tengok dilalah yang ada pada hadis. Sebelum dilalah tengok dulu nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Satu-satu kena tengok, baru boleh selesaikan. Tengok dilalah. Paling baik rujuklah pada ulama untuk melihat huraian dia. Dia punya ayat kalau tengok sekali lalu seolah-olah
Kalau kelahi apa? Pergi tengok Quran, tengok hadis. Siapa dia nak tengok Quran hadis? Macam mana pun atas asal bukan tengok Quran hadis, apa dia? Rujuk ke Allah, rujuk ke Rasul. Boleh rujuk ke Allah? Mana boleh rujuk pada Allah hakiki? Mesti rujuk pada kalam Allah. Mana boleh pada rujuk pada Rasul hakiki sekarang ni? Betul Rasulullah dah wafat. Mesti rujuk pada kalamir Rasul. Boleh? Faham? Atas sudut tu dia ialah majazi. Dia adalah majazi. Majazi dari sudut makna Allah tu kalam Allah, makna Rasul tu kalamir Rasul. Dari sudut tu dia ialah majazi. Tapi dari sudut kata farudduhu, kamu hendaklah rudud kembali kepada Allah dan Rasul, itu adalah muhkam. Mesti balik pada Allah Taala Rasul. Cuma balik pada Allah tu apa maksud dia? Menerangkan pada maksud dikehendaki itu pada sudut tu dia adalah majaz. Kalau bicara halus tu satu-satu macam tu atas tanya soalan tu macam tu. Kemudian soalan, berapakah ayat mutasyabihat yang ada dalam Quran? Oh, hak ni kena ngaji kitab khas atas kata berapa, wallahu alam, tak ada simpan dalam kepala saya. Tapi ada ulama yang memang mengarang kitab khas muhkam wal mutasyabihat dalam Quran. Apa dia? Dia banyak benda. Kalau nak sebut pun berapa, ataupun kalau sebut pun yang Quran tu, kalau kita tak ada ilmu dengan apa yang sepatutnya untuk mengenali mutasyabihat tu, mutasyabihat duduk depan mata, tak kenal mutasyabihat. Saya pernah kelahi dengan Wahabi, dia sebut ayat Quran ni, saya kata ayat tu pun mutasyabihat, dia pening. Saya kata ayat Quran faruddu hilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir tu, zalika ahsanu ta'wila, apa lajak mulut je baca Quran tu. Saya kata mutasyabihat, dia pening, kata dia ayat mutasyabihat tu, kata dia bengong, dia tak faham. Cuma dia tak soal kat saya lah. Kalau dia soal tu memang saya nak luku kepala dia. Kata, ustaz kata ayat wa in tanaza'tum min mutasyabihat, mana mutasyabihatnya? Saya nak dengar soalan tu kan. Saya tengok di tepinga-pinga tu, saya lihat dah mutasyabihat. Dengar dia duduk sembang. Maksudnya saya kata dia orang ni tak faham mutasyabihat, padahal bengap tak faham apa masalah Ar-Rahman ala arsy istawa, masalah akidah tu. Kalau ditanya, saya kata apa? Farudduhu ilallah, kamu baliklah pada Allah Taala. Saya nak tanya, minta maaf ahli panel yang mulia, macam mana nak balik pada Allah Taala? Kena naik ke aras ke? Kita buat roket, kita pergi ke aras kot. Farudduhu ilallah war Rasul, balik ke Rasul. Jom kita pergi Madinah, pergi korek kubur duduk depan Rasulullah tu. Tanya, ya Rasulullah, tak boleh jadi syirik pula. Tak pergi, ya Rasulullah, Rasulullah mati dah. Kita bercakap dah itu kan. Macam mana nak minta pedangan lah yang Maulana. Yang Maulana saya sebut tu Maulana tu lah. Maulana mana, tanya lain nak tanya Maulana, telah jawab sah. Aku ni tak apa nak kata, mu tak faham. Itu ayat hakiki kan mutasyabihat. Mu nak kata apa? Murai tengok. Kalau kata tak mutasyabihat, di mana hakiki, macam mana nak balik pada Allah? Kalau kata nak balik pada Allah, balik pada Quran. Lawak mu. Bunyi Kelantan lah. Bunyi Hulu lah. Buat lawak mu. Balik ke Allah, balik ke kalam Allah. Itu takwil lah tu. Macam mana sebut wajah rabbuka, datanglah Tuhan kamu, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat berbaris-baris. Allah dan malaikat berbaris-baris. Satu kontingen ke datang Allah Taala dengan Rasul ni. Subhanallah. Apa makna wajah rabbuka? Wajah rahmatu rabbika ala takdiril mudhaf. Atas takdir mudhaf, datanglah rahmat Tuhanmu. Yanzilu rabbuna fi thuluthil lail, turunlah Tuhan kita pada 2/3 malam. 2/3 malam Tuhan turun. Wahabi faham macam tu lah. Kan dia faham kan macam tu kan. Kaedah kita apa? Yanzilu rahmati rabbina, yanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat Tuhan kita, bukan Allah turun. Itu dia tak faham tu. Pada dia itu ayat muhkamat. Kaedah kita yang tu ayat mutasyabihat. Satu dia tak faham, farudduhu ilallahi wa rasul. Satu dia pelik, atau kita kata yang tu mutasyabihat. Jadi sekali lalu saya jawab itu, cuma berapakah yang mutasyabihat saya tak boleh nak sebut angka tu. Dan memang ada khilaf ulama dari segi nak bilang berapa tu dan mana satu. Bahkan ada tempat-tempat yang ada ulama kata yang ni makna hakiki, ada yang kata yang ni mutasyabihat. Contoh misal
Yusabbihur ra'du. Bertasbihlah oleh ra'du. Ra'du ni kalau terjemah kita buka kamus, apa ra'du? Tak pernah dengar. Yakadul barqu yakhtafu. Barqun kilat, ra'du guruh. Quran kata apa? Yusabbihur ra'du, bertasbihlah guruh. Guruh boleh tasbih kah? Guruh ni makhluk hidup kah? Dengan tu dia boleh bertasbih. Ya. Ada yang kata bila Allah dalil Quran juga, dia kata apa? Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk ni dia akan tahu solat dia dan tasbih dia. Jadi maksudnya batu, kayu pun tahu tasbih dia. Cuma kita tak faham tasbih batu dan kayu. Kalau kita boleh dengar batu dan kayu bertasbih macam mana batu-batu bertasbih di tangan Nabi SAW yang sangat mulia itu. Oh, macam mana Nabi beriman, orang salah, kita pun akan beriman macam Nabi beriman. Tapi kita jadi kat kita macam tu kan. Asal nak sebut apa? Ada ulama kata ayat tu ayat muhkam, maksud apa? Guruh lah bertasbih. Ada ulama kata tak, ayat tu adalah guruh tu, yang tu bukan ra'du, tu bukan guruh. Ra'du tu nama malaikat. Ra'du tu nama malaikat, yang nama malaikat tu malaikat ra'du. Malaikat tu bertasbih. Jadi ra'du tu malaikat, bukan ra'du tu guruh. Tu dia ada huraian macam tu. Kalau ra'du tu malaikat, bukan ayat mutasyabihat, dia adalah muhkamat. Sekali lalu tunjuk itu. Yang tu yang kalau atas halus bahasa ulama, itulah dia ada bahas satu terperinci. Minta maaf tak boleh nak sebut angka. Bahkan Quran, berapa ayat Quran? 6,232. Selalu duk apa dulu macam mana? 6666 ya. Mana betul? 6666 ke 6232? Ada yang kata macam lain, macam mana? Yang tu ayat Quran disebah nak wakaf. Mana yang menyebabkan ayat tu jadi ayat ke tak jadi ayat ke, yang tu pun ada khilaf. Apatah lagi bab mutasyabihat. Sikitlah situ nak menunjukkan memang atas nak kira berapa ayat mutasyabihat, wallahu a'lam. Tapi apa dia mutasyabihat, yang tu kena mengaji. Khasnya dalam bab ketuhanan, jangan nanti yang muhkam, yang mutasyabihat dikata muhkam. Jangan buat silap itulah. Saya boleh jawab dekat tu. Ada lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.